introduction dia. Kalau dalam kelas, mula-mula biasanya cikgu suruh kamu lukis dulu. Okay, kamu lukis dulu. Kamu refresh balik. Kemudian baru kamu pergi ke dia punya intisari lah. Okay, dia punya konten. Okay. So untuk tajuk polygon ni, yang sekarang ni, dia lebih kepada kamu dah kenal semua bentuk polygon. Okay, bentuk semua yang ada corner, segi. Okay. Dan kamu ambil kisah mengenai perfection. Bila perfection? Kesempurnaan segi. Okay, polygon tu. So bila untuk lukis polygon yang cantik, kamu akan ambil tahu pasal sudut. Sudut tu yang kamu nak kena belajar sekarang ni. Okay, untuk yang bab 4 ni. Okay, sudut. So untuk bila buat sudut yang baik, kamu kena ada alat yang cukup lah. So pastikan dalam pencil case kamu ada jangka lukis, okay, ada protector, ada pembaris, ada jangka sudut kalau dapat, okay, ada pensel 2B yang terbaik. Okay, barang tu kamu kena cukup lah. Dan kemudian cuba juga lukis. Okay, lukis. Cikgu suka pelajar yang suka lukis. Okay. Cuba RBT kamu pun kamu ada lukisan kan. RBT seni pun kamu ada lukisan. Even sains pun patutnya lukisan kena cantik. Kalau zaman dulu lukisan tak cantik, tak ada markah. Okay. Cuba lukis. Okay. Sebab kamu kena ada kemahiran guna tangan kamu. Okay. Buat stroke. Okay. Sketching sikit. Okay. So dekat situ kamu akan lihat. Okay. Lukisan kamu bila kamu jadilah, okay, bila cantik lah. Okay, dia memang berbeza. Dia hasilkan something different lah, okay, dari segi mood, dari segi view, okay, dengan sebelum ni. Okay, so lukisan yang cantik tu, yang perfect tu, dia bukan saja bernilai dari sudut matematik, tapi banyak perkara-perkara lain. Kat situ kita boleh tengok kawan kita, siapa yang ke arah engineering, siapa yang ke arah architecturing, siapa yang ke arah mechanical. Okay, kita boleh lihat. Okay, situ kamu boleh determine cita-cita kamu. Okay, nak jadi apa? Okay, minat bahagian apa? Alright. So yang itu, okay, boleh mula sekarang lah. Alright. Mana cikgu nak mula ni? Cuba kamu lihat muka surat 64 lah. 64, kita pergi basic dulu. Okay, 64. 64 dia pengenalan mengenai, okay, sudut ni. Sekejap. Dia tak ada yang ni, cikgu nak tengok. Okay. Bukan 64, 62. 62. Okay, 62. 62 daripada segitiga. Okay, daripada segitiga. Sebab yang ni basic. Paling basic. Segitiga ni paling basic. Sebelum apa-apa bentuk poligon yang lain, yang inilah yang paling basic. Ingat ni. So masa form 1 kalau pernah jumpa teorem Pythagoras, pernah jumpa apa lagi segitiga? Bentuk piramid ke? Okay. Apa saja bentuk segitiga ke? Cuba ingat balik. Jangan lupa. Kalau form 1 jumpa teorem Pythagoras. Form 3 kamu akan jumpa trigonometri. Okay. Dan kemudian kamu akan jumpa tajuk bulatan. Juga guna segitiga. Okay. Kemudian gabung. Okay. Segitiga dengan bulatan dalam bentuk graf. Okay, dalam bentuk grafik. Okay. Grafik and graph. Okay. Grafik and graph. Maksudnya kamu akan jumpa tu dalam sains pula nanti tingkatan 4, tingkatan 5 bentuk gelombang. Okay, gelombang. Okay, pergerakan gelombang. Sifat gelombang ataupun kalau dari segi matematik dia ukuran bacaan. Okay. Setiap pergerakan atau titik, okay, di atas graf
dalam bentuk gelombang. Panjang, okey. So yang ni cikgu bagi tahu kamu. Dia bersambung-sambung so yang ni yang kamu kena ambil kisah lah. Okey. Sebab cikgu pernah ajar dari form 1 sampai form 5, sains dengan math dan fizik. Jadi cikgu nampak flow tu lah. Jadi cikgu beritahu awal. Kalau kamu nak cemerlang, okey, kalau nak bagus SPM kamu, sekarang kamu mula. Bukannya form 5 baru mula. Okay, sekarang kamu kena pastikan kamu punya basic kuat. Right, kita pergi dekat segitiga tadi, bukannya apa. Okay, dia, nanti jap, cikgu bagi tahu asas dia. Asas dia. Kalau engineering ni, kena benda ni penting Tak payah engineering lah. Kalau kau tengok orang buat rumah, okay, yang orang buat rumah, guna timbang air lah, guna pembaris meter, dia ukur baik-baik, buat bumbung cantik-cantik, okay, buat bentuk bangunan cantik-cantik. Zaman sekarang bangunan banyak geometrik. Kalau kamu minat lah, okay, dia tak bentuk macam dulu-dulu segi 4 je. Semuanya guna poligon, okay. Okay, asas dia kalau segitiga, kalau kamu lihat sebelum ni, okay, inilah segitiga. Okay, sama ada kaki sama ke ataupun apa lagi segitiga. Kaki sama je cikgu ingat kot. Okay. Yang penting sekarang untuk bab ni, selain bentuk segitiga ni, macam cikgu sebut tadi, dia untuk hasilkan segitiga perfection atau perfect, dia mengenai sudut. Sudut di dalam. Oh, ni kaki sama, satu lagi sudut tegak. Baru cikgu ingat. Sudut tegak. Ni segitiga. Asasnya macam ni. Nanti cikgu tunjuk kat atas graf macam ni. So, untuk tajuk ni, dia nak kamu kenal, andai kata, kita extend garis ni. Kita interpolate garis ni. Setiap garis yang menghasilkan segitiga. Setiap garis Alright. So dekat sini kamu boleh lihat sudut terhasil untuk setiap garis. Tak sama lah pula. Okay. Ini pun tak sama. Bengkok. Alamak. Tak best. Lukisan tak sama, tak best. Alright. So sudut yang di dalam segitiga, kita panggil dia sudut pendalaman. Kalau sudut di bahagian luar segitiga, kita panggil dia sudut peluaran. Untuk segitiga ini. A, B. So untuk peluaran, setiap segitiga kamu lihat yang di sebelah dia. Yang di sebelah dia. Normally yang inilah sudut peluaran. Ini sudut peluaran dia. Apa saja dalam segitiga, sudut pendalaman. Kalau di sebelah dipanggil juga sudut persebelahan. Kalau di setentang, opposite, dipanggil sudut setentang. Sudut setentang biasanya tak diambil kisah sangat. Sebab apa? Sebab garis yang mengunjur ni, yang kita interpolate ni, dihasilkan sudut setentang yang sama saiz. Sebab tu tak ambil kisah sangat. Cuma sudut peluaran ni saja yang berbeza saiz. Tapi kalau peluaran ni dengan peluaran yang ini, contohnya peluaran 1, peluaran 2, sama saiz sebab dia setentang. So bila kemahiran untuk lukis gambar segitiga ni, benda yang paling basic ialah garis lurus lah. Sebab tu soalan amat penting bila kamu baca mula-mula. Sama ada berlabel atau tak berlabel. Kalau berlabel, maksudnya kamu kena ambil kisah nilai ataupun nombor yang dia bagi kat situ. Kalau tak berlabel, biasanya assumption, andaian. Garis tu ialah garis yang lurus. Bila garis lurus, kamu boleh ikut dia punya rule, dia punya hukum. Di setentang, sama saiz. Di sebelahan, kamu kena cari. Kenapa perlu garis lurus? Sebab
Bila dalam satu garis lurus, okey. Ni yang bulatan tadi. Jumlah sudut, okey. Ni titik tengah kalau bulatan okey, jumlah sudut merangkumi garis lurus ni 180 darjah. Dan separuh lagi 180 darjah. So untuk satu garis lurus, okey, kalau sudut sini contohnya X, sudut di peluaran iaitu yang di sebelahnya contohnya Y, X tambah Y mesti 180 darjah. Itu kena faham. Ke cikgu nak kena ulang balik pasal sudut darjah ni. Rasanya tak perlulah kot. Okey. So untuk poligon tajuk 4 ni dia tak susah. Ini saja sebenarnya asas dia. Okey, dia nak kamu recognize, kenal pasti saja. Cuma dia tak bagilah segitiga. Sebab tu tajuk dia poligon. Dia bagi banyak-banyak segi. Okey, sebanyak segi mana yang dia boleh bagi. Okey, dia akan bagi. Okey, kalau kamu lihat buku dia bagi sampai apa? Start dari segitiga sampai dekagon. Okey, muka surat 63 ada tulis. Dekagon 10 kan? Nonagon 9. 10 segi. Tapi kalau kamu lihat kat bawah tu, dia extend lagi. Cikgu baca kat sini, dodekagon tu 12. Kalau icosagon 20. Ini cikgu nak kamu salin lah nanti. Okay, cikgu nak kamu salin. Alright. Kenapa sudut pendalaman, cikgu tulis. Tak tahu nampak ke tak? Nampak. Sudut peluaran. Kenapa penting? Sebab, okay, macam contoh cikgu bagi tadi. Daripada segitiga sampai sudut ada 9, sampai sudut ada 20. Okay. Sebab apa? Sebab dia susah nak kira. Leceh. Bukan tak susah, bukannya susah tapi leceh. Okay. Bila leceh maksudnya ambil masa yang lama lah. Okay. Semasa nak jawab soalan. Jadi, bila kita kenal pasti setiap jumlah sudut tadi, okay, peluaran dan pendalaman tu, kita boleh guna satu hukum. Okay, untuk kenal pasti sudut pendalaman satu poligon, iaitu jumlah sudut ataupun hasil tambah sudut pendalaman dalam satu poligon tu sama dengan jumlah sudut tolak 2 darab dengan 180 darjah. So dekat situ kamu boleh dapat jumlah sudut dalam satu poligon. Contoh sekarang ni segitiga. Berapa jumlah sudut dalam satu segitiga tu? Berapa jumlah sudut dalam satu segitiga? Kita guna hukum. Kalau kamu lihat dalam buku teks muka surat 63 dia ada nyatakan. Jumlah sudut pendalaman. Cikgu nak tulis macam mana ni? Jumlah sudut pendalaman. Jumlah sajalah. Jumlah sama dengan N tolak 2 darab dengan 180 darjah. So untuk segitiga, berapa jumlah sudut? Jumlah semua sudut dicampurkan. Sudut pendalaman. So segitiga ni, segitiga, cikgu tulis. Segitiga, sama dengan jumlah sudut dia N tolak 2 darab 180 darjah sama dengan jumlah sudut pada segitiga 1, 2, 3. So 3 tolak 2 darab 180 darjah. 3 tolak 2 1, 1 darab 180 darjah sama dengan 180 darjah. So jumlah sudut dalam segitiga ialah 180 darjah. X1 tambah X2 tambah X3. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 180 darjah. Sama juga segitiga sudut tegak. Kalau sini 90 darjah, sudut sudut segitiga untuk sudut tegak ni, kalau kaki sama,
So kat sini 90 darjah. Sini sudut dia mesti sama saiz sebab dia kaki sama. So 180 tolak 90 sama dengan 90 darjah bahagi 2. Okey, bahagi 2 sama dengan 45 darjah. So dekat sini 45, sini 45. Kenapa? Jumlah dalam dia ialah 180. Okey, sebab dia kaki sama, okey 45 satu, 45 satu lagi. Sebab yang sudut tegak ni, okey, kita tahu 90 darjah. Itu contoh cikgu bagi panjang. Kalau segitiga, okey, senanglah. Okey, kalau cikgu nak pilih segi yang banyak. Contoh cikgu pilih segi banyak. Apa yang sudut yang best kat sini? Oktadekagon. Okey, oktadekagon. Okey, oktadekagon. Okta 8, kamu tahu Dekagon. 18 sudut. Kalau lukis ada 18 sudut. So berapa jumlah dalam tu? Okey, so guna formula ni. Okey, N tolak 2 darab 180 darjah. So sama dengan N 18. Okey, tolak 2 darab 180 darjah. Okey, 18 tolak 2 sama dengan 16. 16 darab 180 darjah. Kalkulator. 16 darab 180 darjah. Banyaknya. 16 darab 180 darjah. 2880. Kalau 10 darab 180, 1800. Itulah. Okey, 2880. Okey, cikgu padamkan ni. 2880. Banyak. Okey, setiap sudut berapa nilai dia? Kita bagi balik. 2880 bahagi berapa tadi? Oktadekagon 18. Bahagi 18 sama dengan bahagi 18 160. 160 darjah. Okey, setiap sudut 160 darjah. So maksudnya kalau bulatan, okey macam ni dia sikit je segi dia. Sikit je segi dia. Sikit je. Macam itulah. Sikit je. Setiap sudut je 160 darjah. Ni segitiga, setiap sudut ni 180 bagi 3. Kalau sini 90 darjah, ni 45 contoh 45 kan. So yang ini 160 darjah. Sudut dia macam satu garis lurus 180 darjah. Ambil kau, tolak 20. Ini sudut dia. Ni contoh dia. Itu kalau sudut tu ada 18. Oktadekagon. Okey. Kalau hepta 17. Okey. Kalau heksa 16. Inilah maksudnya. Okey, untuk sudut pendalaman, sudut keluaran. So formula yang paling penting sekarang kamu kena ingat, nak cari jumlah sudut pendalaman satu poligon ialah n tolak 2 darab dengan 180. Alright. Ni yang asas dia lah. Okey. Kalau okey, lihat contoh soalan. Bila dalam buku kamu lihat contoh soalan, dia tak bagilah sampai amount yang tinggi-tinggi, yang besar-besar sangat. Dia bagi yang sedang-sedang je. Tapi, okey, amount bilangan sudut yang sedang-sedang ni, contohnya dia bagi sudut 4, sudut 5, okey. Dia tak bagi apa ni sudut yang sama besar, sama saiz. Okey, dia bagi yang berbeza. Dan kat situlah dia nak kamu mahir, okey, untuk tentukan sudut pendalaman, sudut keluaran. Cuma sekarang ni kamu ingat balik yang pernah kamu jumpa sebelum ni. Okey, kalau satu garis lurus half, okey, dia 180 darjah. Kalau full circle, okey, dia 360 darjah. Alright? So yang itu je lah kamu kena ingat. Okey? Dia tak susah pun. Dia nanti bila kamu belajar sains nanti, dia ada graf. Ada graf nanti, cikgu tunjuk kamu Ada graf nanti, contoh graf macam ni. Okey. Dia bergerak macam ni. Dia bergerak macam ni lah, contoh lah. Contoh.
Kat sini kamu kena cari dia punya kecerunan. Lepas tu kalau apa lagi cikgu sebut, trigonometri, untuk tentukan kecerunan ni, selain daripada nanti kamu belajar mengenai bentuk graf, frekuensi dengan amplitude. Sekejap, kalau macam ni dia macam ni, segitiga dalam graf. Okay. Ni trigonometri. Sama juga paksi sini negatif. Okay. Sama juga dia ni. Negatif, ni negatif. So dekat sini kamu lihat, okay. Contohnya sini 1, sini negatif 1, sini negatif 1, sini 1. So dekat sini dia umpama satu bulatan. Okay. Macam mana cikgu nak tulis ni? Segitiga ni dia bulatan untuk keseluruhan ni. Keseluruhan ni. So dekat sinilah nanti kamu lihat semua basic ni keluar balik. Okay. Asas dia start dekat poligon. Okay. Asas dia start dekat poligon. Dia nak kamu kenal pasti sudut pendalaman, sudut peluaran dulu. Okay. Kenapa sudut pendalaman? Sebab jumlah sudut dalam satu poligon tu kamu kena tentukan. Kenapa sudut peluaran? Sebab sometimes nak tentukan sudut pendalaman, kena cari sudut peluaran dia dulu. Itu saja. Okay. Contoh soalan yang mudah bila dia bagi nilai yang berbeza. Okay, cikgu bagi kat sini. Contoh yang mudah. Okay, dia bagi dekat situ 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Poligon, okay, 5 sudut. Kalau 5 sudut dia panggil apa? Pentagon Okay. So dekat sini contoh cikgu bagi. 1, sini, straight garis lurus. So sini 130, sini 100, sini X, sini 60. Oh, sini sudut tegak. So kat sini sudut tegak. Straight je lah. Okay, sini sudut. Sini sudut tegak. Okay, so kat sini kamu kena tentukan berapa X. So sekarang tentukan berapa sudut dia. Jumlah sudut dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, formula yang kita guna tadi, N tolak 2, okay, darab dengan 180. 5 sudut, jadi 5 tolak 2, darab 180. Okay, sama dengan 5 tolak 2, 3. 3 darab 180 berapa? 360. 540, betul? Sekejap, kalkulator. 180 darab 3. Okay, 540. So, jumlah sudut di dalam poligon ni, 5 segi, 540 darjah. Cari nilai X. So, 540 kena tolak 1, sudut 1, tolak 2, tolak 3 dan tolak 5. So, kamu tulislah kat sini. Okay. Tulis so lah kat sini. Sebab kita dah masuk. Okay, yang step kedua. So, okay, 540 tolak 60 tolak 130 tolak 100 tolak 90. Ni sudut tegak kan? 90. So, X sama dengan berapa? X sama dengan 160. 160 darjah. Habis. Inilah. Okay, cara kamu tulis jawapan kamu. Okay, kalau contoh sekarang ni dia bagi ialah bentuk pentagon. Okay, sudut 5. Kalau sudut lain pula dapatlah nilai atau angka dia. Okay. So asas dia yang 180 darjah ni lah. Okay, 180 darjah ni yang kamu kena tahu. Kenapa 180 darjah? Okay. Sebab apa? Sebab separuh. Okay, untuk atas satu garis lurus, jumlah sudut terhasil 180 darjah. Okay, kalau lagi separuh,
Okey, 180 darjah. Okey, kalau jumlah kan 180 darjah tambah 180 darjah, kamu akan dapat 360 darjah. Okey, itu je. Okey, asas dia. Tak susah pun. Okey, tak susah. Cuma kemahiran ni kamu perlu kuat. Macam cikgu tunjuk kat kamu tadi lah. Okey, dia sambung. Okey, ada soalan tak? Boleh nampak tak? Boleh. Cikgu buat laju sikit ni. Tapi boleh nampak roughly lah. Okey, roughly. Okey, lukisan penting. Kalkulator penting. Okey, kenal pasti sudut penting. Kemudian asas. Dah jumpa kot. Okey, asas dalam bulatan. Asal dah jumpa lah kamu tajuk bulatan tu. Kalau tak leceh lah kalau keluar tak pernah jumpa kan. Okey, 180 darjah, 360 darjah tu. Okey. Takkan cikgu nak tunjuk contoh kek kot. Kalau kek, pie ke pizza tu pecahan masa tu pemuan. Ni dah pergi kat sudut. Okey. So rasanya tak adalah susah sangat. Okey, cuma bila kamu jawab nanti, kalau ada gambar, lukis cantik-cantik. Okey, lukis cantik-cantik. Okey, cuba kamu fokus betul-betul semasa menjawab soalan. Okey, cikgu suka tengok buku yang penuh dengan contingan. Okey, kamu try error banyak. Kamu cuba pelbagai teknik banyak. Kamu jot down, okey. Catatkan nota-nota penting, kamu terfikir banyak. So buku kamu tu akan jadi barang berharga lah. Buku tu melambangkan pengetahuan kamu. Cubalah. Alright. Cikgu tak nak pergi lebih sebab hari ni introduction. Kita akan banyak pergi ke macam tadilah dia bagi contoh sampai 20, sudut 20 kan. Kita akan pergi banyak ke cari jumlah sudut lah kot. Dan kita akan pergi terus ke soalan yang aras 2 ke atas lah. Aras 2, aras 3, aras 4. Yang mana buat kamu rasa challenging. So untuk 2 Zamrud nanti cikgu akan catch up benda yang sama juga. Kita akan jumpa lain kali lah kot. Cuma nanti kamu akan dapat arahan sikit. Cikgu nak kamu buat nota. Salin nota sebab untuk tajuk ni ada banyak nota-nota yang penting. Sebab dia general pengetahuan umum. Contoh dia macam tengok muka surat 66. Tengok muka surat 66. Dia ada bagi apa ni mengenai dekat atas tu polygon scatter. Polygon scatter. Polygon scatter dia bagi sudut 3, 4, 5, 6. Jumlah sudut pendalaman, kemudian sudut pendalaman per dengan bilangan sisi, atau 180 tolak sudut perluaran. So sudut perluaran sama dengan 360 per bilangan sisi atau sudut 180 tolak sudut pendalaman. So yang ini dia punya formula. Shortcut dia dah ringkaskan. Cuma kalau kamu tak jumpa soalan lagi agak susah nak jawab lah. Kamu kena jumpa soalan dulu. Yang apa ni kita buat tadi, contoh satu ni, dia kalau kamu lihat bentuk dia tak scatter. Bentuk dia 5 sudut, 5 corner, tapi bentuk dia tak scatter. Yang ini bukannya polygon scatter. Ni kena ada 2 berbeza juga. Polygon scatter dengan polygon tak scatter. Kalau polygon scatter, dia bentuk dia sama. Cikgu tulis kat sini. 5 paling senang lah. 4 paling senang namanya. 5. Ni polygon scatter. So garis ni panjang dia sama. Dan sudut yang terhasil di dalam dia pun sama besar. Kalau contoh jumlah sudut tadi 5 berapa? Kita dapat 540 kan? Bagi 5. 540 bagi 5. Guna kalkulator. 540 bagi 5. 108. So setiap sudut ni saiz dia sama. 108, 108, 108. Dan kemudian bila kamu buat garis untuk lihat segitiga terhasil,
kamu dapat spek yang sama juga. Okay, contohnya kat sini dapat segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga. Okay, kat sini kamu lihat, ni kaki sama, ni kaki sama. Yang ni of course, okay, sebab dia geometrik, yang ni pun kaki sama. Okay, cuma panjang dia berbeza dengan yang sudut pertama tu lah. Okay, segitiga pertama tu. So dekat sini nanti dia boleh bermain-main lagi. Cuma beza dia, yang ini tak sekata. Tengok, bentuk tak sama kan? Tak sekata. Yang ini sekata. Okay, bentuk yang sama. Ni je. Okay, setakat tu, itu yang paling asas lah kot. Okay, untuk tajuk ni. Okay, cikgu tak nak pergi lebih lagi. Kita pergi kat soalan dulu nanti. Ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Nak soalan senang ke nak soalan susah? Jawablah, nak senang ke nak susah? Tak berani jawab? Jawab pun tak berani. Senang. Senang tak best lah. Kita bagi soalan susah. Tak ada. Cikgu ambil soalan dalam buku teks juga. Paling teruk, paling susah pun sama-sama tengok juga kan. Kita pergi soalan yang susah sikit lah untuk tajuk ni. Okay. Taklah susah sangat pun. Okay. Cuma kamu kena figure out sikit lah. Okay. Kena fikir sikit. Sebab bila kamu buat soalan yang susah sikit, yang senang tu kamu boleh cover cepat. Kalau cikgu bagi soalan senang, dia jadi step tu jadi panjang, jadi lama. Okay. Kamu kena ingat, kamu belajar sekarang ni bukannya untuk besok. Kamu belajar ni untuk habis sekolah ni kamu berjaya kan. Kamu punya SPM nanti dapat yang terbaik. Dan apa saja kamu belajar lepas ni jadi lebih mudah. Kalau belajar ni untuk esok saja, of course lah. Buat yang senang je. Tak. Kita try yang susah sikit. Boleh ni, boleh. Sebab tajuk ni tak susah. Tajuk ni relax je. Yang formula lah, yang tadi cikgu bagi untuk cari sudut pendalaman tu yang paling penting sebenarnya. Dia ada satu lagi formula untuk cari sudut peluaran, yang itu belum lagi. Dia dua formula je untuk tajuk ni. Right? Tak apa. Cikgu terpaksa catch up untuk 2 Zamrud juga. Cikgu tak boleh nak laju sangat untuk kelas kamu. Kena sama-sama bergerak. Alright, itu saja untuk hari ini. Tunggu attendance dengan soalan lah di dalam grup nanti. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.